Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar anda semua? Nama saya Khairul Naim Setio Aji bin Siswoko, pelajar Kolej Percemara Bandar Penawar Johor. Okey, pada kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang apakah perbezaan antara bank konvensional dan bank syariah menurut konsep riba. Sebelum itu, mari kita kenal apakah itu bank konvensional dan apa pula bank syariah. Bank konvensional ini adalah sistem kewangan yang berlandaskan sistem bunga ataupun tidak patut syariah, manakala pula bank syariah, perbankan Islam ini adalah sistem kewangan yang sejajar dan selaras dengan syariat Islam. Sepatutnya kita sebagai umat Islam ini lebih mengutamakan perkara yang syariah daripada perkara yang lain. Namun sayangnya ramai yang masih alpa, ramai yang masih tidak endah akan perkara ini. Hal ini kerana kita perlu ingat bab kata orang ramai, perkara yang berhutang ini boleh membuatkan kita sakit kepala. Kenapa itu wahai sahabat? Sebab tekanan hidup sehingga kan ada yang bunuh diri dan sebagainya. Bab kata orang ramai yang sentiasa hangat meniti di bibir masyarakat, biar miskin harta, jangan kaya kerana hutang. Berdasarkan buku Islamic Finance, Why It Makes Sense, ada menjelaskan kenapa perbankan Islam ini patut dicontohi dan ianya masuk akal. Hal ini kerana perbankan Islam mempunyai 3 perkara asas yang utama. Yang pertama adalah bebas riba, yang kedua adalah bebas qarar dan yang ketiga adalah bebas masyir. Sebelum itu, kita kena faham apakah itu riba. Riba itu adalah bunga, tapi bukan bunga di taman, tapi ianya adalah bunga daripada tambahan atas pinjaman. Dan riba ini pula terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama adalah riba al-duyun dan yang kedua adalah riba al-buyu. Okey, riba al-duyun ini adalah muncul dalam perjanjian pinjaman dan ini terbahagi kepada 2, iaitu riba al-qard dan riba al-jahiliyah. Dan yang kedua adalah riba al-buyu. Riba al-buyu ini adalah berlaku dalam konteks jual beli dan ia juga terbahagi pada 2, iaitu riba al-fad dan juga riba an-nasab. Bagaimana pula contoh situasi kita nak tahu berlakunya riba ataupun tidak? Saya memberi contoh yang mudah seperti bank ini meminjamkan duit kepada seseorang bernilai RM100 contohnya, dan seseorang ini kena bayar balik kepada bank bernilai RM150. RM50 itu adalah lebihan dan itu adalah riba. Hal ini kenapa? Cuba kita fikir secara logik akal wahai sahabat. Orang yang ingin meminjam ini dia sedang dalam kesusahan. Terkadang dia sangat-sangat memerlukan duit. Tetapi sekiranya kita membuat lebihan atau kita melaksanakan riba pada konsep itu, ianya akan menyusahkan orang tersebut. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ingat wahai sahabat, kita seperti mana kita dah jelas, seperti mana kita dah faham riba ini adalah lebihan dan lebihan itu tidak dibenarkan oleh syarak dan ianya sangat membebankan orang ramai. Kita kena maklum, yang pertama adalah riba itu menyusahkan orang, lagi-lagi menyusahkan. Dan yang kedua adalah riba itu memperkayakan orang yang telah kaya. Benar sahabat? Bagaimana pula pendapatan bagi bank-bank ini, iaitu bank konvensional dan juga bank syariah, dan bagaimana pula kita sebagai umat Muslim ingin terhindar daripada ancaman riba? Sebab itu kita kena faham, bank konvensional ini mendapatkan keuntungan daripada selisih bunga pinjaman atau kita panggil sebagai interest, manakala bank syariah pula mendapatkan keuntungan daripada aktiviti lain, contohnya seperti jual beli, dan ianya juga sangat-sangat berbeza dengan bank konvensional. Hal ini kerana bank syariah mempunyai setidak-tidaknya 4 sumber utama. Yang pertama adalah pendapatan keuntungan dagang. Contohnya seperti kita membayar kepada bank untuk mendapatkan sesuatu barang dan bank menjualkan kepada kita dan akan jual beli tersebut dipanggil sebagai murabahah. Dan yang kedua adalah pendapatan sewa. Contohnya seperti kita ingin membeli kereta dan meminta bank untuk membayar terlebih dahulu kereta tersebut dan kita akan membayar balik kepada bank sebagai sewa. Maksudnya kereta tersebut bukan sepenuhnya milik kita namun masih di bawah bank, dan akad sewa tersebut dipanggil sebagai akad ijarah. Dan yang ketiga adalah pendapatan komisen ataupun kita panggil sebagai affiliate ataupun orang tengah. Bank ini akan menjadi orang tengah antara pembeli dan juga penjual dan akadnya digelar sebagai akad wakalah. Dan yang keempat adalah pendapatan bagi hasil, kita panggil sebagai musyarakah ataupun mudharabah. Ianya adalah antara bank memberi sumbangan modal kepada kita sebagai pengelola. Kesimpulannya bagi perbincangan kita pada kali ini adalah jauhilah riba. Dekatilah saya. Oh tidak, saya bergurau sahaja. Okey, kesimpulannya adalah bank konvensional ini hubungannya hanyalah antara penghutang dan pemiutang, manakala daripada bank syariah pula adalah secara equity, iaitu sama. Seterusnya adalah pendapatan bank konvensional adalah melalui bunga, manakala syariah pula adalah melalui konsep jual beli. Dan sekiranya bank konvensional itu menjalankan secara pasif ataupun business not real, syariah pula menjalankan bisnes secara aktif, iaitu real business. Dan sekiranya bank konvensional itu memegang kepada oriental profit, manakala syariah adalah benefit. Dan akhir sekali,
sekiranya bank komersial ini relatif kepada segala nilai, maksudnya tidak menghiraukan jual beli itu secara halal atau haram, syariah hanyalah menegakkan jual beli secara halal dan patuh kepada syarak sepatutnya. Sekian daripada kami. Jauhlah riba, berpeganglah kepada perkara yang patuh syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.